Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat petang. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita yang berkenaan tentang fetishism ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan barisan-barisan panel jemputan kita. Yang pertama iaitu saya sendiri, Iqbal Nur Hakim bin Kamaruddin. Seterusnya Encik Nur Afisha dan Cik Ilya dan lain tak bukan Cik Narishman. Jadi kami di sini akan membincangkan, mengupas apa itu fetishism dan kandungan-kandungan yang terlibat dalam fetishism ini. Jadi, sebelum saya meneruskan agenda saya, terlebih dahulu saya akan mengupas sedikit pengenalan mengenai fetishism ataupun ideologi, yang mana fetishism ini merupakan ideologi yang terlibat ataupun yang hadir dalam pemikiran masyarakat kita. Jadi kita kena faham, ilmu falsafah ini adalah satu bidang ilmu yang digunakan untuk mencari dan membuktikan satu-satu kebenaran yang tertakluk. Bukan itu saja, ilmu falsafah ini diguna pakai untuk memberi arah, tujuan dan pedoman untuk perkara-perkara yang penting di dalam kehidupan. Menurut satu tokoh Islam, Al-Farabi, ilmu falsafah ini adalah cintakan kepada kebijaksanaan atau hikmah dan juga merupakan pokok kepada segala ilmu. Jadi, kita kena faham, ideologi ini pula berasal daripada bahasa Yunani. Apa itu? Iaitu perkataan idea yang bermaksud idea ataupun gagasan ataupun pemikiran, manakala logos yang bermaksud ilmu atau logical. Jadi kalau kita tengok balik dalam pelbagai kamus ataupun kamus Dewan edisi keempat, ideologi ini bermaksud fahaman, falsafah, prinsip dan ajaran dalam konsep bahasa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sekarang ini kita akan masuk lebih mendalam kepada tajuk perbincangan kita, iaitu fetishism. Jadi tuan-tuan kena faham, apa itu fetishism? Fetishism adalah daya tarikan atau keinginan yang tidak boleh ditahan serta keinginan yang tidak dapat diarahkan ke arah benda-benda yang bernyawa dan mati, bahagian badan, pakaiannya yang terbuat dari bahan-bahan yang tertentu. Dalam arti kata lain lah kan tuan-tuan, fetishism ini adalah mengisi atau mencipta roh ataupun semangat yang baru dari kemusnahan dan perciptaan baru, daya tarikan atau keinginan yang tidak boleh ditahan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah fetishism, yang mana kalau kita tengok sedikit sebanyak kita boleh kupas tentang apa itu fetishism. Alright, kita sambung lagi. Fetishism mempunyai bentuk yang lebih pelbagai. Objek yang dilihat yang boleh menjadi kagum dan perhatian dapat berupa benda, bahagian tubuh, gambar ataupun dunia binatang. Jadi fetishism ini ialah tidak melibatkan diri dengan segala jenis stylisme, kemenyan ataupun azimat ajaib yang boleh ditawarkan dengan harga yang lebih baik oleh para penyembuh ataupun astrologi yang banyak berkembang. Jadi tambahan pula, masyarakat moden sekarang mempersonifikasikan ataupun memberikan sifat ghaib ini kepada perkara-perkara yang mereka hasilkan. Terdapat agama-agama nafsu yang baru, iaitu K-Marx yang baru ini. Ciri utamanya ialah objek Zambel Mos. Ini merupakan definisi yang paling tepat mengenai fetishism hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi saya juga telah mengupas apa itu definisi fetishism dengan lebih mendalam supaya tuan-tuan dapat faham apa yang kita cuba untuk sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang ideologi yang getir, yang mana menjadi hangat dalam masyarakat kita. Jadi sukacita ingin saya ingatkan, perbincangan kita ini akan berbincang tentang cabaran pengaruh fetishism dalam kalangan masyarakat, dan kita juga akan mengenal pasti faktor ideologi fetishism ini yang mana membolehkannya tersebar, dan yang terakhir kita nak menilai kesan-kesan ideologi fetishism ini dalam kalangan masyarakat. Jadi untuk bahagian-bahagian ini saya akan serahkan kepada panel-panel lain, tapi sebelum itu saya akan mengupas lagi lebih mendalam dan akan membawa tuan-tuan dan puan-puan mengenali latar belakang. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian,
kita akan membincangkan semula tentang latar belakang pasca modernism melalui fetishism. Jadi karya Sasuri memberi impak yang besar terhadap kajian kesusasteraan di barat, khususnya dalam bidang structuralism semiotik. Structuralism memberi kesan yang negatif terhadap pemahaman sastra kerana ia membawa kepada teori dan kritikan yang anti manusia. Jadi, selain daripada interstock quality dan pluralism yang telah diutarakan oleh beberapa tokoh seperti Lyotard, Jameson dan juga Hewson, apakah pertimbangan yang lain mungkin yang relevan untuk memahami seni kontemporari ini? Hal ini dapat dilihat dengan penciptaan robot baharu untuk menggantikan entiti manusia yang sedia ada pada zaman ini. Jadi, kita akan tupas lagi, kita akan pergi lebih mendalam lagi. Sebenarnya terdapat juga pelbagai aliran pemikiran dalam sastra pasca modernism ini, yang mana kelompok pertama ia adalah terdiri daripada tokoh-tokoh seperti Derrida, Lyotard dan Rorty yang telah mengutarakan pemikiran-pemikiran deskriptif. Yang kedua, kelompok yang kedua pula terdiri daripada Heidegger, Gadamer, Ricoeur dan Mary Hayes yang mana membincangkan aliran-aliran pemikiran rekonstruktif. Dan kelompok yang terakhir pula terdiri daripada tokoh-tokoh iaitu Griffin, Zukasz. Jadi ini merupakan latar belakang yang mana terciptanya pasca modernism melalui fetishism. Jadi tuan-tuan, kita akan kembali pula ke satu lagi bahagian, iaitu merupakan sangat-sangat penting untuk tuan-tuan faham, iaitu ciri-ciri pasca modernism yang tersebar melalui fetishism. Baiklah tuan-tuan, kita bertemu lagi. Kita akan sekarang ni, pada waktu ini kita akan membincangkan ciri-ciri pasca modernism melalui fetishism. Yang pertama, kita akan membincangkan tentang media massa. Jadi seperti mana kita tahu, teknologi kini makin berkembang hari demi hari disebabkan idea yang makin berkembang dan juga kreativiti manusia itu tersendiri yang ada dalam diri mereka. Jadi media massa ini dianggap seolah-olah sebagai kesinambungan dalam sistem panca indera, organ dan saraf manusia itu sendiri. Dalam erti kata lain, manusia kini lebih percayakan kenyataan media massa berbanding kebenaran fakta yang hadir itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang ini, media massa banyak memberikan manusia pelbagai maklumat dan pelbagai aspek dari sudut pelbagai perspektif. Namun, semua informasi yang kita dapat ataupun kita terima daripada media massa itu tidak semestinya betul. Dengan kekuatan yang ada pada pengaruh media massa ini, manusia lebih bulat-bulat ataupun percaya bulat-bulat kepada pernyataan media massa. Bahkan tidak mahu untuk mencari kesahihan berita yang terpapar itu sendiri. Ini yang menyebabkan masyarakat kita cukup bahaya. Mereka terima sesuatu tanpa menyimak ataupun menyiasat kenyataan kebenaran itu sendiri. Yang kedua, kita akan pergi kepada radicalism. Okey tuan-tuan, saya minta tuan-tuan untuk perhatikan betul-betul, dengar dengan teliti. Di mana waktu era pasca modernism ini telah munculnya radicalism etnik dan keagamaan. Kejadian ini telah timbul sebagai pengganti dan penyelesaian apabila manusia menafikan sesuatu kebenaran tentang sains, teknologi dan falsafah moden telah dianggap mencipta satu kehidupan yang lebih baik kepada manusia. Namun begitu, kalau kita lihat tuan-tuan, akan terjadinya impak dari kejadian ini, iaitu yang tak lain tak bukan penindasan. Radikalisme ini, tuan-tuan kena faham, adalah satu fahaman di mana ia ingin perubahan baru tetapi menggunakan cara yang paling kita tidak sedang, iaitu cara kekerasan. Baik, kita akan kembali yang terakhir. Ciri-ciri pasca modernism melalui fetishism, iaitu kepercayaan kepada agama, which is agama New Age. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang kita tahu, pasca modernism ini sangat anti kepada asas-asas kebenaran dan juga hakikat yang telah timbul. Ia juga telah menerapkan sikap yang tidak mengambil kisah kepada kehilangan sejarah, jati diri dan yang paling penting sekali, agama kita. Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan dan perempuan, agama ini merupakan tunjang kepada setiap amalan manusia yang ada di atas muka bumi ini.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar tadi kita ada berbincangkan tentang ciri-ciri latar belakang. Jadi tuan-tuan pun sangat bersemangat mendengarkan perbicaraan kita untuk hari ini berkaitan dengan fetishism. Jadi untuk panel untuk part saya yang terakhir, saya akan membincangkan lagi iaitu perkembangan pasca modernism dengan pelebar luasan fetishism. Jadi, Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition. Jadi tuan-tuan, ini merupakan sejarah. Mungkin tuan-tuan akan berasa agak sedikit terganggu ataupun terlena mengantuk. Tapi tak apa, saya akan menyatakan dengan lebih ringkas agar tuan-tuan dapat fahami. Jadi kita kena faham pada tahun 1979, Lyotard membincangkan tentang pasca modernism ini, gerakan budaya yang muncul di negara pasca industri seperti Eropah dan juga Amerika. Menurut beliau, postmodernism ini tidak wujud sebagai satu peringkat sejarah selepas masyarakat barat melalui zaman moden. Postmodern ini adalah yang terbentuk keadaan mood dan perspektif dalam kehidupan yang umum. Setakat di sini sahajalah kupasan yang dapat saya memberikan secara mendalam. Saya akan pas kepada panel-panel jemputan kita, iaitu panel Cik Afisha, Cik Ilya dan juga Cik Narishman untuk memberi lagi, menghangatkan lagi perbincangan kita mengenai fetishism ini. Terima kasih. Alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Bertemu pula dengan saya, Muhammad Nashrizman bin Nasruddin, yang ingin mengupas tentang cabaran fetishism di Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada saudara Iqbal kerana telah mengupas, memberikan pengenalan serta definisi apa itu fetishism untuk ilmu serta akal kita semua. Baik, jadi tentang cabaran fetishism di Malaysia dengan kaedah penyebar luasan, di mana terlampau banyak daripada unsur pasca modernisasi yang membuatkan fetishism ini satu ideologi yang lebih kurang dan lebih sama dengan liberal. Ideologi iaitu bertemakan kebebasan. Kaedah baru penyebar luasan yang menolak sistem hukum Islam. Hukum Islam ini amatlah mudah dan tepat dan padat. Tetapi dengan ideologi baru ini membuatkan ia mempengaruhi wanita-wanita Islam di Malaysia serta mempengaruhi unsur-unsur pendidikan di Malaysia, yang mana fetishism ini telah merosakkan majoriti penduduk serta rakyat dalam akal Malaysia. Kenapa boleh jadi sedemikian? Ini adalah kerana kita tidak membendung sewaktu masih di akar umbi, dan juga kita tidak mengambil tindakan yang sewajarnya. Itu sahaja fetishism serta cabaran-cabaran di dalam fetishism. Nama saya Siti Nurafisha binti Muhammad Sobri, nombor metrik 2022 920003. Seseorang yang mengabaikan sistem kepercayaan agama akan terpesong ke arah fetishism. Ini kerana mereka tidak menghayati dan mengamalkan apa yang telah disebut dan diperintahkan dalam Islam. Manusia tidak boleh dibiarkan hidup tanpa aturan dan panduan yang lengkap. Dalam ideologi ini, manusia memberi sifat atau menjadikan sesuatu perkara itu sebagai pujaan. Perkara ini menguasai perbuatan dan fikiran manusia. Mereka yang tidak menitik beratkan agama Islam akan terjebak dengan fetishism. Mereka meyakini bahawa sesuatu objek itu memiliki kekuatan atau kekuasaan atas orang lain. Perkara ini adalah dilarang dalam Islam. Mereka juga percaya adanya kuasa pada benda yang telah mati. Oleh itu, mereka mencipta roh atau semangat baru dari kemusnahan ini. Ini dapat dilihat apabila wujudnya pembuatan klon manusia. Pengaruh Barat pada masa kini kian berkembang pesat. Ini menyebabkan ramai dalam kalangan masyarakat mudah terpengaruh. Penyebaran fahaman-fahaman ini mudah disebarkan melalui teknologi yang semakin moden. Mereka yang tidak mempunyai jati diri yang kukuh dalam diri akan mudah terjebak dengan ideologi tersebut. Fetish dapat diketahui melalui pemujaan atau penyembahan terhadap sesuatu objek yang mengaitkan beberapa kuasa. Ini menjatuhkan jati diri seseorang apabila terpengaruh dengan fahaman ini. Ia menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai jati diri yang kukuh dan kurang pengetahuan. Objek fetish akan mempengaruhi kehidupan pemuja itu menentukan tindakan mereka. Ini menampakkan bahawa perbuatan ini boleh mengawal fikiran dan perbuatan manusia.
Teknologi semakin canggih dan moden. Perubahan ini didorong oleh fikiran dan minda manusia yang sentiasa berubah-ubah. Mereka sentiasa ingin mencipta inovasi dan mencuba perkara baru, sama ada baik atau buruk. Dengan teknologi yang kian canggih ini, manusia mudah mendapatkan segala maklumat untuk melakukan sesuatu perkara. Selain itu, terdapat juga penyebaran tentang ideologi-ideologi yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Sebagai contoh, tayangan video atau artikel tentang fetishism disebarkan di media sosial. Perkembangan dunia teknologi hari ini membolehkan seseorang itu mencipta sesuatu untuk kepentingan dan kepuasan mereka. Sebagai contoh, penciptaan robot dan mempercayai bahawa robot itu berkuasa dan dapat melakukan perkara seperti manusia, sehingga mereka memuja dan taksub dengan perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurila Emilia binti Nurizan. Sekarang saya akan membentangkan tentang kesan fetishism. Kesan yang pertama, fetishism ini atau mencipta robot klon manusia untuk menghidupkan manusia yang sudah mati sangat dimurkai oleh Allah. Penciptaan ini ialah satu ideologi orang barat. Mereka mempercayai bahawa orang yang sudah tiada dapat dihidupkan semula dengan cara pengklonan atau mencipta roh semula. Padahal, orang yang telah meninggal tidak akan dihidupkan lagi oleh sesiapa. Allah juga sangat melarang manusia untuk melawan kuasanya. Tindakan orang barat ini sangat berlawanan dengan kepercayaan yang telah ditulis di dalam Al-Quran, kerana Allah sahaja yang dapat menciptakan manusia. Dengan wujudnya ideologi ini, sekaligus mereka menafikan kuasa Tuhan, kerana mereka menganggap bahawa mereka juga dapat menciptakan manusia dan menghidupkan roh. Fetishism ini juga telah disebarkan dalam bentuk teknologi, keganasan, media dan sebagainya. Kesan yang kedua ialah meruntuhkan institusi kekeluargaan. Sesebuah institusi keluarga wujud adalah disebabkan berlakunya suatu ikatan perkahwinan. Perkahwinan adalah suatu ikatan yang teguh di antara lelaki dan perempuan yang telah disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan zuriat manusia melalui cara yang halal sebagai penyambung keturunan untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Apabila ideologi mencipta robot klon manusia ini disebarkan, institusi kekeluargaan juga semakin terjejas. Hal ini kerana seseorang lelaki ataupun wanita beranggapan yang mereka tidak memerlukan pasangan lagi untuk mendapatkan zuriat, serta pasangan mudah berputus asa apabila di dalam situasi yang sukar. Contohnya, lambat menerima zuriat. Menyebabkan mereka percaya dengan kaedah pengklonan manusia dapat memberi mereka zuriat tanpa perlu berkahwin. Pengklonan untuk tujuan pembiakan manusia ini juga diiktirafkan sebagai haram kerana ianya bertentangan dengan fitrah kejadian manusia. Dari perspektif barat, mereka percaya bahawa pengklonan manusia diharuskan dengan alasan untuk mendapatkan zuriat. Kesan yang terakhir ialah pembaziran wang dan dana. Dapat diringkaskan apabila mereka melakukan penciptaan klon manusia dengan menggunakan wang yang agak banyak. Proses yang dilakukan memerlukan kos yang tinggi semata-mata hanya untuk mengembalikan semangat baru dengan menghidupkan roh yang telah pun tiada. Dalam Islam, Allah bertegas bahawa benci akan orang yang suka membazir kepada benda yang tidak sepatutnya. Alhamdulillah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada panel sebelum saya, iaitu Cik Lia, di atas kupasan-kupasan tentang fetishism. Baik, di sini datang pula kepada saya, iaitu langkah mengatasi ideologi fetishism tersebut. Di sini ingin saya highlightkan atau ingin saya terangkan 4 langkah-langkah mengatasi ideologi fetishism. Yang pertama adalah dengan pendidikan agama, di mana kita tahu bahawasanya di Malaysia ini pendidikan agama adalah teras ataupun tunjang utama untuk membina satu masyarakat yang harmonis, di mana pendidikan agama ini memainkan peranan daripada kecil hinggalah ke besar. Yang pertama. Kedua, perhatian khusus. Perhatian khusus ini kepada mereka-mereka yang kita sudah sedar dan akur pada zaman sekarang terlampau banyak mental health
sickness yang teramatlah digembar-gemburkan dan juga teramatlah di-highlightkan dan diambil iktibar terlampau banyak. Oleh itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada mereka. Yang ketiga, peranan keluarga. Kita hidup berkeluarga, bermasyarakat. Keluarga perlu memainkan peranan, iaitu dengan membendung atau mengatasi sekiranya terdapat atau ternampak ada baik-baik perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Hendaklah dibendung sebaik yang mungkin. Dan yang keempat, kehadiran tokoh-tokoh Islam. Kita dapat melihat daripada fatwa-fatwa yang dikeluarkan, daripada ajaran serta nasihat di dalam TV, iklan dan sebagainya, yang mana menyokong serta mencegah berlakunya kemungkaran di dalam masyarakat yang kita sedar modernisasi yang teramatlah tinggi pada era ini. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Sebelum saya terlupa, saya akan pindahkan ia kepada panel kita, iaitu Encik Iqbal untuk memberikan sedikit 1, 2 kata. Baik, sekian. Terima kasih. Saya rasa setakat di sini sahaja dulu tentang langkah-langkah mengatasi ideologi serta topik awal kita. Terima kasih juga kepada panel kita yang sebelum ini, iaitu Encik Isha yang membincangkan tentang kesan-kesan, dan juga kepada Encik Ilya yang membincangkan juga tentang faktor-faktor dan sebagainya tentang fetishism. Jadi kita kembali kepada panel kita yang pertama sekali, iaitu Encik Iqbal, di mana dia akan memberikan sepatah dua kata untuk penutup pada perbincangan kita kali ini. Baik, terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi sepenuh perhatian kepada sesi perbincangan kami pada hari ini berkenaan dengan fetishism. Jadi sebentar tadi panel-panel jemputan kita, Encik Afisha, Cik Ilya dan juga Cik Narisman telah sedikit sebanyak memberi kupasan tentang langkah-langkah, kesan dan juga faktor. Jadi saya rasa di setakat ini sahaja dahulu perbincangan kita. Apa yang saya boleh simpulkan untuk perbincangan kita pada hari ini ialah fetishism adalah ideologi, falsafah yang seiring dengan perubahan budaya dan juga antero zaman yang ada pada hari ini. Jadi antara faktor yang membentuk fetishism ini adalah pembangunan masyarakat peninsuran moden dan pertumbuhan pesat-pesat bandar. Diikuti juga dengan reaksi daripada Perang Dunia yang Pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.